Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahmati, salam Ramadan kepada semua teman-teman yang bersama dengan saya di channel YouTube pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama, sudi like, share dan juga sudi untuk kempen. Kempen tak? Sudi untuk komen. Kerana musim kempen, semua nak sebut kita kempen sekarang ni. Okey, hari ini pun kita nak bincang tentang pemilihan parti. Masih lagi kita bincang tentang pemilihan parti. Pertamanya saya merasa amat kecewa sikit lah ya, bila Nurul Izzah mengambil keputusan untuk tidak bertanding ya, dalam mana-mana jawatan di dalam pemilihan parti pada kali ini. Sebab saya menyangkakan bahawa YB Nurul Izzah, iaitu Puteri Reformasi kita, akan bertanding ya, pada paling tidaknya jawatan naib presiden ya, ataupun apa-apa jawatan ya, ataupun kalau dia berhajat untuk bertanding dalam timbalan presiden ya. Dan saya menyangkakan beliau akan bertanding jawatan naib presiden, tapi malangnya seperti mana yang kita ketahui, beliau telah mengumumkan tidak akan bertanding atas alasan untuk menentukan kerja-kerjanya ataupun tugasnya untuk menarik pengundi di atas pagar ya, di bawah slogan Ayuh Malaysia yang dibawa oleh saudara Rafizi Ramli. Kita menghargainya ya, tentang apa yang beliau sebut, iaitu tanggungjawabnya untuk menarik pengundi-pengundi di atas pagar ini. Dan inilah yang selalu kita sebut di dalam mana-mana program parti kita, bahawa betapa pentingnya setiap ahli parti, terutamanya pimpinan-pimpinan, untuk menarik pengundi-pengundi di atas pagar bagi menyokong kita ataupun menyokong Pakatan Harapan. Ini adalah matlamat utama kita di dalam kempen. Dan kalau kita tanya mana-mana parti politik pun, ini adalah misi mereka, misi utama mereka untuk menarik pengundi-pengundi di atas pagar. Kerana pengundi-pengundi di atas pagar ini adalah penting ya. Kalau kita menang PRU 14 yang lalu pun, faktor kemenangan itu banyak bergantung kepada pengundi-pengundi non-partisan yang pengundi tidak ada parti, tetapi mereka melihat perkembangan dan juga situasi politik dalam negara kita. Maka cita-cita Nurul Izzah ini harus kita hargai. Cumanya bagi saya, alasan untuk tidak bertanding jawatan di dalam pemilihan parti hanya kerana katanya untuk menumpukan tugas menarik pengundi-pengundi atas pagar itu, pada saya adalah satu alasan yang remeh bagi saya, kerana melalui pemilihan parti ini jugalah boleh memperkuatkan usaha beliau untuk menarik pengundi-pengundi atas pagar. Kerana ini adalah tugas pimpinan-pimpinan parti, bukan dia saja, tetapi mana-mana pimpinan pun itu adalah menjadi tanggungjawabnya, walaupun mempunyai pendekatan-pendekatan yang berbeza ya, bagaimana kita nak menarik pengundi-pengundi atas pagar ini. Saya masih kecewa kerana beliau merupakan seorang tokoh pemimpin muda yang satu hari nanti saya percaya akan menjadi memimpin negara kita ini. Jadi sebab itulah saya merasakan bahawa beliau harus berada dalam gelanggang pemilihan kali ini untuk beliau buktikan bahawa beliau bukan naik kerana nama anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi naik kerana keupayaan beliau ya, keyakinan yang diberikan oleh ahli-ahli parti terhadap beliau yang telah pun beliau buktikan sebelum ini dalam mana-mana pemilihan ya. Walaupun beliau tidak berada dalam mana-mana cai, dikatakan tidak berada dalam mana-mana kumpulan, tetapi kedua-dua kumpulan akan memberi undi kepada beliau. Bukan kerana beliau anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi beliau dianggap sebagai pewaris generasi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membimbing ataupun untuk memandu kita di dalam perjuangan kita di masa-masa akan datang. Beliau seorang anak muda ya, ibunya telah membuktikan bahawa wanita itu boleh menjadi pemimpin ya. Jadi apa salahnya sebagai anak sulung, beliau juga akan mewarisi bapanya, mewarisi ibunya yang akan lahir satu hari nanti sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam politik, untuk menjadi seorang pemimpin, ianya bermula di dalam parti itu sendiri. Ya, parti mesti mengangkat beliau sebelum orang lain mengangkat. Ya, parti mesti iktiraf beliau sebelum orang lain mengiktiraf. Ya, kalau parti sendiri tidak dapat memberi pengiktirafan, bagaimana kita mengharapkan orang lain untuk memberikan pengiktirafan? Sebab itu saya katakan bahawa pentingnya Nurul Izzah sepatutnya melibatkan diri dalam pemilihan ini, walaupun berada dalam mana-mana pihak ataupun berkecuali ya,
seperti mana yang dinyatakan oleh Nur Izzah, salah satu juga mungkin uh, uh, diberikan pendapat daripada penganalisa politik yang mengatakan bahawa faktor utama yang menyebabkan Nur Izzah tidak bertanding adalah kerana untuk mengelakkan dirinya daripada dituduh berada dalam cai-cai mana, ya, dalam kumpulan-kumpulan mana, kumpulan Rafizi Ramli ataupun Saifuddin Nasution, ya, itu penganalisa politik punya pendapat lah. Dan saya bersetuju bahawa mungkin itu juga salah satu sebab mengapa beliau tidak berada di dalam pertarungan pemilihan parti pada kali ini. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Kalau beliau berada dalam mana-mana kumpulan pun tidak menjadi masalah. Kerana ahli kajian tahu, ya, bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang hebat. Beliau mempunyai kewibawaannya, mempunyai auranya tersendiri. Jadi kalau dia berada dalam mana-mana kumpulan, saya percaya beliau tetap akan mendapat undian daripada kumpulan di sebelah sana. Ya? Kalau berada dalam kumpulan Saifuddin contoh, dia akan juga mendapat undi daripada kumpulan Rafizi. Kalau berada dalam kumpulan Rafizi, beliau tetap juga akan mendapat undi daripada kumpulan Saifuddin. Kerana kita mengiktiraf, ya, keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah keluarga pejuang. Darah yang diwarisi oleh Nur Izzah ini adalah darah daripada seorang pejuang. Ya? Apapun pilihan dia, apapun pandangan dia kepada mana-mana kumpulan, itu tidak menjadi masalah. Yang penting hala tuju Nur Izzah ini kita tahu bahawa hala tujunya adalah untuk, ya, meneruskan legasi perjuangan reformasi yang dibawa oleh ayahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Ya, kalau beliau tidak mengatakan beliau tidak berada dalam mana kumpulan pun kita tahu. Ya, kita tahu kerana ada banyak program-program bersama dengan Saudara Rafizi, Ayuh Malaysia juga di bawah Saudara Rafizi yang beliau terlibat secara langsung. Sampai hari ini beliau menyatakan akan berada di dalam program Ayuh Malaysia untuk menarik pengundi. Kita tahu, ya, beliau berpihak di belah mana, tapi tidak menjadi masalah bagi kita. Dan kita tidak pernah menghentam beliau secara peribadi hanya kerana ini. Dan saya juga tidak bersetuju kalau mana-mana pihak menghentam beliau secara peribadi, ya, kerana pilihan beliau untuk berada bersama tim Rafizi. Malahan saya alu-alukan, ya, untuk beliau berada dalam mana-mana kumpulan. Kerana kita yang penting kita nak lihat bahawa Nur Izzah ini berada dalam lampangan pemilihan kali ini untuk mendapat pengiktirafan daripada ahli-ahli sendiri bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang naik bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi naik kerana kewibawaannya sendiri. Dan bagi saya, kalaulah itu sebagai alasan untuk beliau tidak bertanding, untuk fokus, ya, kepada menarik pengundi-pengundi atas tagar, saya rasa mungkin Saudara Rafizi juga boleh mengambil tindakan yang sama untuk tidak bertanding. Ya, kan Ayuh Malaysia mempunyai fokus untuk menarik pengundi-pengundi atas tagar. Jadi, mengapa Saudara Rafizi bertanding dalam program Ayuh Malaysia, ya, dibawanya bersekali, bahkan dijadikan slogan kempen calon-calon di bawah Cai Rafizi, dan Nur Izzah tidak bertanding. Ini menjadi satu persoalan. Ya, bagi saya boleh saja kedua-duanya bertanding. Ya, Nur Izzah boleh juga berada bersama dengan tim Rafizi, ikut pulanglah kepada beliau yang beliau yakin, ya, mana-mana kumpulan yang beliau yakin boleh bersama dengan beliau untuk melaksanakan tugas ini. Tetapi yang mendukacitakan kita apabila beliau tidak bertanding, ya, kerana bagi kita terlepas peluang untuk memberikan pengiktirafan kepada Nur Izzah, ya, untuk menunjukkan bahawa beliau sebenarnya tidak bergantung kepada kekuatan ayahnya, jauh sekali bergantung dengan pengaruh Rafizi Ramli. Sebaliknya Rafizi saya lihat lebih banyak bergantung kepada populariti Nur Izzah. Jadi bagi saya, tapi nak buat macam mana, pencalonan pun telah ditutup, namun kita menghargailah keputusan yang telah beliau buat. Kerana dalam politik ini kita tidak boleh nak memaksa orang, ya, di mana-mana peringkat sekalipun, ya, di peringkat cabang, pusat, kita tak boleh paksa orang untuk bertanding, ya. Kalau dah jiwanya sendiri tidak ada ke situ, kita boleh paksa, kerana perjuangan dalam politik ini adalah perjuangan lebih kepada sifat sukarela lah, ya. Seperti mana dulu kita pernah tahu Saudara Rafizi sebut dia sudah tidak ada jiwa politik, ya. Ada kenyataan yang dikeluarkan, ya, dalam akhbar mengatakan bahawa beliau tidak ada jiwa politik yang sebenarnya, tetapi akad umbi mahukan beliau bertanding, maka beliau mempertimbangkan. Jadi bagi saya
itu agak malang sikit lah ya. Bila seseorang itu menyatakan secara terbuka tidak ada jiwa politik tetapi mau bertanding jawatan yang tinggi dalam parti atas alasan akad umbi mau beliau bertanding. Jadi bagi saya, umpama kita memaksa orang yang tak mau kahwin, suruh dia kahwin. Ya. Kalau berlaku apa-apa antara rumah tangga, dia boleh lepaskan diri. Dia kata, saya bukan sebenarnya tak mau kahwin, tapi bapak saya paksa saya kahwin. Kehendak keluarga. Ya. Jadi politik pun macam itulah. Kerana politik lebih penting kepada keikhlasan. Ya. Kita sendiri mau kepada perjuangan ini. Ya. Kalau kita tidak ada lagi jiwa politik, tapi kita masih lagi nak masuk dalam satu pemilihan yang jawatan yang agak penting ya, dalam parti atas kerana ahli-ahli minta kita masuk, saya rasa ada sesuatu yang tak kena lah. Ya. Bermakna kita berjuang, kita bertanding di jawatan itu bukan kerana naluri kita, bukan kerana kehendak kita, bukan kerana ada iltizam kita, tetapi kerana dokongan ataupun sokongan daripada akad umbi. Jadi saya mengharapkan bahawa saudara sendiri sudah kembali balik jiwa politik dia sekarang ni. Saya harapkan semoga tidak ada ya, alasan ya, sama ada menang atau kalah, berjaya atau gagal, dia menggunakan alasan bahawa kehadirannya kembali ke dalam politik ini adalah kerana desakan daripada teman-teman, desakan daripada para penyokong. Ya. Semoga dia dapat kembali jiwa politiknya seperti dahulu sebelum PRU 14 yang lalu. Ya. Mudah-mudahan kalau dia menang, dia boleh memberikan kesan kepada parti kita, dan kalau dia kalah, ya, kalau dah jiwa ada dalam diri yang jiwa politik, kalau dia kalah sekalipun, dia akan terus bersama kita. Tapi kalau jiwanya tidak ada jiwa politik, seperti mana yang disebut sebelum ini, ya, dia tidak ada lagi, sudah hilang jiwa politiknya, saya bimbang kalau dia tewas, ya, dia akan pergi lagi sekali, ya, menyepikan diri kerana dalam dirinya tidak ada jiwa politik. Tapi saya bersangka baik, saya merasakan bahawa mungkin sekarang ini jiwa politiknya telah kembali dan kita alu-alukan beliau menamakan diri, ya, kerana beliau bukanlah orang-orang biasa seperti kita. Beliau seorang pemimpin yang ada juga jasanya kepada parti, ya, yang tidak boleh kita nafikan. Seperti mana juga banyak pihak, banyak pemimpin yang telah menambahkan jasanya kepada parti, bahkan ada yang sampai mati, ya, sebelum melihat kita mencapai puncak kejayaan 22 bulan yang lalu. Ya. Ada yang tak sempat melihat kita menjadi kerajaan, tapi perjuangannya amat besar ke dalam parti ini. Sebab itulah saya menanjung dan menghargai apa yang disebut oleh saudara Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa kita ahli parti ini harus menghargai semua pihak, semua golongan, ya, semua pimpinan yang telah pun memberikan kerjasama dan juga telah pun membantu perjuangan parti kita. Mungkin pendekatannya berbeza, ya. Kita suka membantu parti dalam keadaan contohnya program, ya, Invo ke Ayuh Malaysia, itu pendekatan kita yang kita inisiatif kita untuk memperkuatkan parti. Mungkin ada juga pendekatan yang orang lain membuat, ya, yang lebih kepada NGO contohnya, atau persatuan-persatuan lain yang juga banyak membantu arah memperkuatkan parti. Ya, jadi kita harus menghargai semangat-semangat semua ini, jangan kita melekehkan mana-mana orang yang turut menyumbang memperkuatkan parti ini. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Mirza itu sedikit mengecewakan, kerana bagi saya beliau seorang pemimpin muda yang mempunyai masa depan yang cerah, ya, untuk mewarisi ayahandanya dan juga mewarisi ibunya yang pernah menjadi seorang timbalan Perdana Menteri, dan kita mengharapkan beliau akan tampil untuk menjadi Perdana Menteri wanita yang pertama, ya, mencipta sejarah dalam negara kita setelah ibunya telah pun mencipta sejarah sebagai timbalan Perdana Menteri wanita yang pernah, ya, yang pernah pertama kali pernah lahir dalam negara kita ini. Jadi apapun, kita mengucapkan sakseslah, ya, kepada Wabi Nuriza yang katanya akan menumpukan kepada program Ayuh Malaysia, dan saya mengharapkan program Ayuh Malaysia ini tidak mati di separuh jalan. Ya, apapun keputusan parti, saya mengharapkan Ayuh Malaysia ini terus maju. Ya, saya tidak mahu melihat seperti mana yang berlaku kepada Invo, ya, dalam pemilihan parti, yang begitu berkesan dalam pilihan Raya 14 juga memberikan peranan yang besar, ya, dalam memberikan bantuan-bantuan pacar dan sebagainya. Tetapi setelah habis pemilihan, ianya agak dilihat sebagai mati
walaupun dikatakan ada juga program-program yang dilakukan di beberapa negeri, latihan dan sebagainya, tetapi kita lihat dalam selepas bercutinya atau berehatnya Rafizi, kita melihat ibu itu seolah seperti mati, ya, di mana banyak pilihan raya yang tidak nampak lagi penglibatan pacar-pacar yang diberikan oleh ibu yang dilatih sebelum ini. Ya, kemungkinan ada juga balik tabir dan sebagainya. Ya, dikatakan ada bantuan, ada juga sumbangan daripada balik tabir dan sebagainya. Bagi saya, apapun lah, ya, diharapkan ini tidaklah seperti mana yang berlaku kepada ibu, dan saya mengharapkan ayah Malaysia ini akan kekal, akan terus diperjuangkan, ya, sama ada menang atau kalah pemilihan, kerana dikatakan ayah Malaysia tidak ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Ianya adalah untuk rakyat Malaysia, walaupun slogan ayah Malaysia itu digunakan dalam pemilihan, dalam poster-poster calon, ya, kepala Rafizi. Tapi bagi saya berpandangan positif, ya, mereka nak gunakan slogan itu tak apalah, ya, tapi program yang baik dan kita lakukan, dan kita jangan ganggu program itu. Cuma kita mengharapkan ianya akan terus berpanjangan, ya, apapun keputusan dalam pemilihan kali ini. Jadi itu sajalah yang saya ulas tentang penarikan diri ataupun keputusan yang dibuat oleh Wabi Nuriza untuk tidak bertanding. Itu amat mengecewakan kita, ya, bukan saja di pihak penyokong sendiri, tetapi juga di pihak penyokong Saifuddin. Bahkan mengecewakan juga, ya, banyak pihak yang berada di atas pagar kerana mereka ingin melihat kewibawaan, kepimpinan, ya, pengaruh Nuriza ini dapat dibuktikan dalam pemilihan kali ini, di mana kita telah pun lihat bukti-bukti sebelum ini, ya, beliau sentiasa mendapat undian yang paling tinggi, ya, dalam jawatan naib presiden yang pernah beliau pegang, dan itu cukup membuktikan bahawa anak sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempunyai kekuatannya, mempunyai aura yang tersendiri, dan kita rasa agak rugi sedikit apabila beliau tidak menawarkan diri bertanding pada pemilihan kali ini. Okey, itu saja ulasan daripada saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Kita akan terus berjumpa lagi dalam lain siaran, dan ada berbagai isu lah yang boleh kita ulas. Dan anda, saya hargai komen-komen anda di bawah, ya, sama ada pro ataupun kontra. Saya alu-alukan, saya ucapkan terima kasih kerana kita mungkin boleh berbeza pendapat, tapi yang penting, ya, ada batas-batas yang tertentu, yang jangan sampai kita mempunyai komen-komen ataupun urusan yang melampau sehingga menyebabkan kita hilang kawan, ya. Kerana dalam pemilihan ini tidak seharusnya kita menjadi faktor pada hilangnya kawan-kawan kita, ya. Biarlah kita berbeza pendapat, tapi kita boleh berbicara seperti biasa, kita berkawan seperti biasa, di mana pada akhirnya bila sampai ke peringkat kita bertempur dengan musuh, kita dapat berganding bahu untuk sama-sama mempertahankan kubu kita. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.